Alhamdulillah wa bihi taufiqi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin Allahumma amin amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Al-Qahhar Al-Jabbar kita dapat menyambung majlis kita. Kita sambung pada muka surat 61. Penulis kata tentang tajuk berkenaan dengan hati yang hitam dan hati yang putih. Kata penulis, setiap hati manusia akan didatangi fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Setiap hati, kata dia, hati manusia, bukan saja hati manusia, bahkan termasuk hati jin, kerana dua makhluk ini dipanggil Ats-Tsaqalain, yang termasuk di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua-dua ini kena hukum taklif, dibebankan Tuhan, diuji Tuhan dengan perintah untuk melakukan ubudiyah kepada Allah, sembah Allah, tidak boleh syirik Allah, terikat dengan perintah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas maksud kepada la ilaha illallah. Manusia nak masuk Islam pun kena sebut la ilaha illallah. Jin nak masuk Islam pun kena sebut la ilaha illallah. Manusia yang rosak la ilaha illallah dia jadi kufur. Jin yang rosak la ilaha illallah dia jadi kufur. Maka Allah katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah kata neraka itu ramai kami perosok dia. Siapa yang banyak duduk dalam neraka? Jin dan manusia. Kerana Allah jadikan dua makhluk ni untuk menyembah Allah, untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Cuma bezanya dua makhluk ni alam dia beza, fizikal dia beza, kebolehan dia beza. Di kalangan jin pun ada Tok Bilal ada. Di kalangan kita pun ada juga Tok Imam, semua ada, ustaz pun ada. Semua ada, cuma berbeza lah. Tapi ada yang sama. Apa dia? La ilaha illallah. Maka kalau hati manusia itu ada fitnah dia, fitnah bermakna ujian hati. Ujian hati lebih besar daripada ujian tubuh badan. Maka jin pun ada ujian hati. Maka ujian hati ada dua, kata dia. Satu dipanggil fitnah syubhat, lagi satu dipanggil fitnah syahwat. Ujian dalam bentuk benda syahwat, benda syubhat, benda yang tak diketahui kebenaran dia jadi syubhat, dia samar. Manusia pun tak tahu, jin pun tak tahu. Di atas tak tahu, dia melakukan langkah-langkah hidup. Di atas syubhat, pengetahuan yang syubhat, dia melakukan keputusan. Maka dia salah. Di kalangan jin pun ada, di kalangan manusia pun ada. Maka ada fitnah yang kedua, ujian yang kedua dipanggil fitnah syahwat. Ujian syahwat, keseronokan, bersifat keduniaan. Bukan syahwat Melayu ni. Melayu kalau kata syahwat, ubat kuat.
Syahwat bermakna seronok, benda-benda seronok, makan, minum, harta, ini semua adalah syahwat. Maka ada ujian dia. Kata penulis, diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Huzaifah kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyada misli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswadu murbad kalkuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Ini hadis daripada Huzaifah, riwayat Imam Muslim. Kata Huzaifah, dia dengar Nabi bersabda, Nabi kata fitnah-fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar. Tu'radul fitan, tu'radu bermakna dihampak fitnah. Fitnah tu akan datang pada kita, masuk dalam hati kita. Macam mana dia masuk? Kal hasir, udan, macam mana orang duduk sulam tikar, dia tarik satu, dia sulam satu, naik pula, tarik pula, naik pula. Fitnah tu masuk dalam hati manusia, keluar pula, masuk pula. Cantik dia masuk, lekat dia masuk. Macam jadinya apa itu? Hasir, tikar. Lah tikar plastik lah kan. Dulu pakai tikar ni. Orang tua-tua duk anyam. Tikar mengkuang. Bila kita kata tikar mengkuang, orang lah kata, why is it? Why is it? Dia kata. Dia tak tahu apa. Maka Nabi sebut, hati yang menerimanya, hati terima fitnah itu, nescaya timbul noktah hitam. Sedangkan hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, nescaya akan putih cemerlang. Ujian bukan main di mata, di tangan, di tubuh badan saja, bahkan punca ujian adalah pada hati manusia. Dan hati ada dua jenis. Ada hati yang kuat, ada hati yang lemah. Ada hati yang qawi, ada hati yang dhaif. Ada hati yang dipenuhi dengan al-ilmu, ada hati dipenuhi dengan al-jahlu. Maka hati yang kuat, dia tolak fitnah tu. Sebab dalam dia ada ilmu, ada pengetahuan. Hati yang dhaif, yang lemah, dipenuhi dengan jahil, maka fitnah itu membawa dia, hanyut dia. Macam ayat pasang bawa sampah, hanyut dia. Dia tak sedar, dia telan. Akhirnya dia telan begitu banyak. Hati dia itu penuh dengan ujian-ujian hati. Maka apa jadi pada hati itu? Hati itu jadi hitam. Dan hati yang menolak, hati itu menjadi cantik, putih. Sehingga hati menjadi dua, iaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi lincin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi, madamati as-samawati wal ard, selama ada langit, madamati, selama ada langit tu dok ada, bumi tu dok ada, hati ini tidak bahaya. Allah pelihara dia, pelihara hati dia. Adapun hati yang terkena bercak noktah hitam, maka sedikit demi sedikit menjadi hitam, hitam legam, bagaikan belanga yang tertelungkap, terbalik.
Belanga yang terkelungkap ni bahasa kita kata apa, pungkok kuali kan, dia duk kena bakar di bawah, terbalikkan dia hitam melegam. Tidak lagi mengenal ma'ruf yakni kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali yang mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini ikhwan, hadis yang kita jumpa pada malam ini menyatakan fitnah akan melanda hati manusia dan apa akan terjadi. Dan hadis ini dahsyat, dia bagi tahu macam mana fitnah itu masuk. Dan hati itu last sekali jadi apa? Proses dia jadi macam mana? Hadis ni begitu jelas memberi pada kita bimbingan. Dan hadis ni bagi pada kita bagi pada kita jalan keluar, ilaj, rawatan dia macam mana? Macam mana nak merawat? Hadis ni bagi pada kita panduan. Kita selalu tengok orang tu kalau dia kena uji umur, mata tak nampak, lutut sakit, kena serangan jantung, kecil manis, potong jari, kita kata dia diuji. Dia diuji. Tapi kita jarang nampak hati yang kena uji. Hati yang kena uji, apa jadi dengan hati itu? Semalam ni kita jumpa riwayat Muslim, hadis Huzaifah. Dia beritahu apa terjadi. Sesuatu yang dahsyat terjadi pada hati yang tak boleh menolak fitnah ini. Fitnah apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah bermakna ujian. Ujian syubhat, ujian kebodohan, kesamaran, tidak ada ilmu, tidak ada bimbingan, dan ujian apa? Fitnah syahwat, keseronokan. Rabbul Alamin menyebut dalam kalamnya yang begitu suci lagi benar, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, ujian. Kamu begitu memberi keutamaan kehidupan dunia kamu. Pandangan, pikiran, usaha, hati kamu, seluruhnya kamu tumpu pada kehidupan yang tidak kekal dan tidak baik, berbanding akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih khair, lebih baik daripada dunia ni. Wa abqa, kekal. Sehingga kan baiknya akhirat, kekalnya akhirat tidak ada perbandingan. Tak ada perbandingan. Maka ada hati, dia hidup, dia tak belajar, dia tidak mendapat tarbiyah, tidak mendapat apa-apa, dia biar hati dia kosong, sehingga kan hati dia itu tak kenal satu peringkat yang mana ma'ruf, yang mana mungkar. Yang mana ma'ruf, yang mana mungkar. Hatta dalam bahasa kita pakai, baik pun dia tak kenal, salah pun dia tak kenal. Itu dahsyatlah. Maka masuk lagi peringkat dalaman al-ma'ruf dengan al-munkar, hati dia tak cam. Ya subhanallah ikhwan. Kita baca lagi. Kata penulis, setiap hari hati manusia didera oleh fitnah. Adapun fitnah terbahagi dua macam, iaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah fitnah keduniaan, seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita dan lainnya. Fitnah syubhat adalah fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran, juga pemikiran yang menyimpang. Hati kita duk kena bertubi-tubi diuji hari-hari. Penyakit syahwat dijelaskan di dalam ayat dan di dalam hadis. Ini fitnah syahwat. Allah sebut pada surah Ali Imran ayat ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Terjemahan dia,
dijadikan terasa indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Penulis kata berdasarkan keterangan di atas, yakni ayat ini, penyakit hati dapat dibedakan menjadi penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Ini di antara ujian Tuhan. Tuhan campak ujian, cobaan, dugaan pada manusia. Nak menang ke, nak kalah ke kita. Ini dia main dalam bentuk apa? Dia main dalam bentuk hubbus syahwat. Hubbus syahwat, asyahwat. Fitnah syahwat, keinginan, keseronokan. Dalam bentuk hub, suka sangat. Suka sampai peringkat apa dia? Dia nak tunjuk dia suka. Dia tak boleh pendam dalam hati dah nak tunjuk. Dia tak boleh pendam dah. Hubbus syahwat minan nisa. Dia suka pada satu perempuan. Tentulah ayat ini dia canon pada lelaki-lelaki. Dia suka pada perempuan tu, dia sampai peringkat tak boleh pendam. Hub. Apa makna hub? Izhar al-mahabbah. Dia nak zahirkan benda yang dia sayang, yang ada dalam hati dia, pada mata dia, perkataan dia, tindakan dia, pada semua perbuatan dia. Dan dia menuju ke situ. Dia tak boleh bendung lah. Dia nak tunjuk dia sayang sungguh. Dan untuk sayang itu, dia sanggup korban apa saja. Sama ada harta dia ataupun nyawa dia. Dia sanggup buat. Hub. Tak cukup cakap tu. Hati dia terpandang pula kepada al-banin. Al-banin, anak. Disebut al-banin sebab ayat ni turun berkenaan dengan masyarakat dulu. Anak laki-laki, tak sebut al-banat. Ni sebab orang dulu, dia nak tunjuk dia sayang anak laki-laki dia. Maka bila dia lihat selepas daripada wanita, daripada anak-anak, dia tengok al-qanatiri. Dia tengok pula al-qanatiri al-munqantarah ni minaz zahabi wal fiddah. Harta bertumpuk-tumpuk, berjongkong-jongkong. Apa dia yang dia boleh himpun pada zaman hari itu? Ini daripada az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Dia akan tunjuk. Dia dapat satu lembah, dia mau lembah kedua. Dia dapat dua lembah, dia mau lembah ketiga. Nabi kata sudah, tak habis Nabi kata. Sampailah dalam mulut dia perosok masuk pasir. Artinya sampai dia mati. Dia tak boleh kontrol. Hati dia nak tunjuk dia suka benda tu, dia tak boleh kontrol. Sampai pada peringkat wal khayli al musawwamah. Dia tak boleh tengok apa-apa saja yang boleh jadi value kesenangan dia. Kuda pilihan, dia tengok ni semua, dia tak boleh tahan. Hewan ternakan, wal an'am, wal har, tanah-tanah ladang yang boleh diusahakan. Tengah-tengah dia tak boleh kontrol itu, Allah kata sepatah kat dia. Allah kata zalika mata'ul hayatid dunya. Allah kata yang itulah hidup dunia. Mana ada benda kita duduk dalam dunia, kita suka, kita boleh pendam? Ada ke? Tak boleh. Body language kita akan tunjuk dia punya. Saya sahabat duduk kuliah lagu ni, boleh pendam ke mengantuk? Pendam. Terkejut mamak ni main awal kan ni. Terkejut tu mana mengantuk. Dalam duduk pendam-pendam, terlena. Body language. Mana boleh pendam? Menguap. Boleh menguap. Boleh tak menguap? Duk kebar mulut. Tak boleh. Dalam dunia ni tak ada benda kita suka dan tak ada benda kita tak suka, kita boleh pendam. Dia akan letup. Dia akan jadi ledakkan. Benda duduk dalam hati, dia akan keluar di mulut, di mata, di hidung, pernafasan. Pada kita punya gerak langkah kita, memek muka kita akan dizahirkan. Allah kata zalikal mata'. Itulah Allah kata satu keseronokan dalam dunia. Tapi Allah Ta'ala panggil hati manusia. Allah kata wallahu indahu husnul ma'ab. Allah kata di sisi Allah ada husnul ma'ab, ada kesudahan yang sangat baik. Dia tak berakhir sudah dalam dunia ni. Habis kita menega,
ataupun kira-kira duit kita, modal balik, bayar gaji orang tu, bayar gaji orang ni, kita dapat untung. Kita seronok. Itu kesudahan kita meniaga. Allah kata tak. Kesudahan di sisi Allah bukan macam tu. Yang besok kita dah bahagi dah modal, dapat untung, esok kita kena start modal baru. Cari pula untung. Akhirat bukan lagu tu. Di sisi Allah husnul ma'am. Dia ada kesudahan, dia ada tempat kembali, tapi yang sangat elok. Dia tak sama lagu dunia ni. Akhirat itu khairun wa abqa. Kamu masuk dia dalam akhirat, kamu dapatnya lebih baik dan yang lebih kekal. Sahabat kita semayang mayat, sahabat masih ingat doa mayat? Kadang-kadang lupa bila banyak orang tak mati, ramai boleh lupa tak semayang mayat. Doa mayat. Di antara benda yang ada dalam mayat, doa mayat itu kan, wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Perasan tak kita duk baca ni dalam semayang mayat? Apa kita kata? Ya Allah, wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, ganti kat dia negeri yang lebih baik daripada negeri yang dia tinggal ni. Aku tutup mata, mati, kita bagi mandi, kita kapan, kita semayang, kita tanam. Dia dah tak ada negeri dah. Dia tak ada dar. Dar dia boleh jadi rumah, dia boleh jadi tempat tinggal, dia boleh jadi makna negeri, dia boleh jadi makna negara. Ikut ayat dia. Maka kita kata wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah dekat dia satu dunia baru, satu tempat duduk baru, satu negeri baru yang lebih baik daripada negeri ni. Dan gantilah ahli yang lebih baik daripada ahli yang dia tinggal ni. Dan gantilah pasangan kat dia yang lebih baik daripada yang dia tinggal ni. Di sana semua terbaik. Untuk siapa? Untuk orang yang baik. Untuk orang yang baik. Saya, kita semua sahabat, kalau kita tanya seorang-seorang termasuk saya, kita pasti akan mengaku kita bukan orang baik. Saya akan kata Ustaz Nan lagi baik daripada saya. Ustaz Nan akan kata baik. Kita semua akan kata Tok Bilal lagi baik. Tok Bilal akan kata Tok Imam lagi baik. Tok Imam akan kata pengurusi lagi baik pasal dia batuk tak berhenti lagi. Semua orang kata baik. Walaupun kita duk passing, kita bukan terbaik, kita akan kata kita bukan terbaik, tapi satu benda kita percaya apa dia? Kita kena jadi orang baik. Kerana di akhirat, kita masuk satu terowong yang nama dia terowong sakaratul maut. Kita nak lepas yang tu, nak masuk ke barzakh. Kalau kita pergi dengan sifat tak baik, hati kita penuh dengan benda tak baik, tak ada tempat dekat kita. Tak ada tempat. Dia tak ada ucapan selamat datang, welcome, salamun alaikum, tak ada. Di sana kita nak masuk lubang tu, kita nak masuk lubang hak nama barzakh tu. Malaikat mai cabut nyawa kita. Masa malaikat nak cabut nyawa kita, Nabi ajak kita baca doa. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, hawwin. Ya Allah, permudahkanlah nyawa saya nak keluar. Nabi kata rafiqul a'la, Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli, rafiqul a'la, la ilaha illallah, inna lil sakarat, inna lil mauti sakarat. Nabi sebut macam tu. Nabi kata, ya Allah, mudahkanlah saya ni, ringankanlah saya ni, roh saya nak cabut, saya jadi tu umbang ambing. Ya Allah, bagilah saya jumpa dengan kawan-kawan yang baik-baik, yang mulia-mulia. Nabi kata, la ilaha illallah. Sesungguhnya bagi mati ni, Nabi kata, sakarat. Dia macam kita mabuk. Nak lepas situ, kalau roh kita jahat, roh kita roh yang hitam tadi ni, berlemuh ni, kita tak lepas dengan cara baik. Dicabut dengan cara sentak. Kita terlepas tu dia boleh lagi satu musibah yang besar dekat kita.
Malaikat maut tak mai dengan malaikat mungkar nangkir, tak mai dengan senyum, dia tak mai dengan welcome, dia mai dalam keadaan aswadani azraqani, dengan hitam legam, dengan suara yang sangat keras, tak ada kesian, tak ada tengok kita dengan rahmat, tanya kita soalannya menakutkan. Kita semua mengaku kita ni bukan orang baik, ada lebih baik daripada kita. Tapi kita kena tahu satu benda, kita kena jadi orang baik. Bila ditanya pada Nabi kan, siapa dia orang baik? Siapa dia orang baik ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata manusia yang paling baik, manusia yang selalu bagi manfaat pada orang. Dia ada manfaat. Dalam diri dia ada telaga kebaikan. Orang boleh cedok ambil, orang boleh cedok ambil, orang boleh cedok ambil. Nabi kata orang ni orang yang cukup baik. Daripada tangan kita, daripada mata kita, senyuman kita, air muka kita, cakap kita, harta benda kita, rumah kita, kenderaan kita, semua orang dapat kongsi kebaikan. Bukan mesti orang pinjam kereta kita tiap-tiap hari dah. Kita parking kereta tak kacau jiran sebelah. Tu kira baik lah. Jiran sebelah duk hon, pik. Oi, dajal mana punya kereta ni? Kereta kita, loan kita, susah orang. Kita duk seronok dengan kereta kita, tapi kereta kita tak jadi manfaat pada orang. Orang duk maki kita. Kita duk rasa seronok. Kita seronok, tapi kita bukan orang baik. Anfa'uhum linnas. Sahabat mai jumpa kita, sahabat kata pada kita, ni dia kata aku nak bagi tahu kau satu benda. Kita kata apa dia? Dia kata aku geram tu tengok muka kawan tu, aku rasa macam nak sepak betul. Apa ni sahabat kata? Sabar. Aku dah tak boleh sabar, aku nak taji kawan ni. Tahu taji? Orang lah tak tahu taji. Aku taji kawan ni cuma. Orang baik apa dia? Dia kata sabar. Tak. Hang siapa dia suruh aku sabar? Hantar dia buat kat aku macam-macam. Hantar dia pagi motor, tayar motor dia atas kasut aku. Habis aku nak tarik kasut aku mana? Tu perangai apa tu? Tu perangai saja ke? Tak sengaja ke? Kianat ke tu? Tu kepiah putih atas kepala. Nek, oh dia kata, ni mesti beli motor dengan duit haram. Dia marah lah. Kawan ni kata apa kat dia? Kawan ni kata sahabat, sabar Ustaz. Tak kena kat hang. Dia kata bukan masalah kena kat aku. Bukan masalah kena kat hang. Hang kena tahu satu benda. Apa dia? Allah kata, Allah bersama dengan orang yang sabar. Hang tahu tak? Kalau hang duduk sebelah perempuan cantik tu bersama dengan hang seronok macam mana? Hang suka dekat harta tu duduk sebelah hang seronok macam mana? Hang lapar, sebelah hang ada makanan, ada minuman, hang seronok macam mana? Sekarang hang diuji, Allah kata Allah bersama dengan hang. Hang tak seronok ke? Langit dia punya, bumi dia punya, harta alam ni dia punya, akhirat dia punya, keampunan dia punya. Dengan sekelip mata Tuhan boleh ubah yang buruk jadi yang baik. Hang tak seronok ke? Itu kawan yang sangat bermanfaat pada kita. Tak habang kat dia, tengok dia buat nayang kat aku rasa nak taji dia, hang silap 2 minggu sudah patut hang taji. Yang ni bukan manfaat. Dan sahabat ingat senang kan nak jadi orang baik. Ujian dalam bentuk syahwat, ujian dalam bentuk syubhat ni, dia nak lekat. Maka penulis kata pada kita, penyakit syahwat dapat dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayattama'a alladhi fi qalbihi marad. Allah kata, wahai isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti wanita-wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara,
sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit menginginkan sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 32. Penulis kata, hati yang sakit akan terganggu oleh sekecil apapun syahwat dan syubhat, di mana dia tidak mampu menanggalkannya jika mendatanginya. Sementara hati yang sihat akan kuat didatangi oleh sekalian kali lipat syahwat atau syubhat, namun berhasil menghalaunya dengan pertolongan Allah Ta'ala dan dengan kekuatan iman dan kesihatannya. Sedang penyakit syahwat adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dan dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah penyakitnya oleh Allah. Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Nabi kata setiap umat ada ujian dia, dan ujian besar umat aku adalah harta. Ini fitnah syahwat. Harta boleh buat kita jadi orang baik, harta boleh buat kita jadi orang jahat. Kita boleh jadi orang dermawan dengan harta, kita boleh jadi satu orang yang cukup kedekut dengan harta. Dengan harta kita boleh jadi satu orang yang lunak hati. Dengan harta kita boleh jadi satu orang yang cukup keras hati. Harta. Jadi dia punya hal duduk di mana? Sebelum kita menjadi pemegang harta, hati kita macam mana? Sebab harta tak salah apa, dia satu makhluk Tuhan beku. Dia main kat kita, dia ubah. Anda tengok tu ada satu orang perempuan, dia tak make up apa, dia keluar mai. Kita tengok dia biasa. Tapi dia yang sama, dia masuk balik, dia pergi make up, dia keluar, dia bawa labu ci, labu kondok, pakai ayak semua atas kepala, dia keluar, kita pandang dia, mata kita tak. Orang yang sama. Tadi tak make up. Tak ada make up. See what makeup can do? Tak ada apa je. Dia pibuh warna merah kat mulut, dia pergi pantai macam traffic light tu metang sini, dia pergi tarik apa ke, dia pergi tindir atas ni, dia bubuh bedak berapa kati atas muka, dia keluar, kita pandang mata kita spotlight. Tadi dia keluar biasa-biasa, kita tahulah perempuan, tapi mata kita tak ada duk. Ni yang nama dia dunia. Satu orang lelaki keluar pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, siapa pun tak pandang. Tapi satu lelaki dia keluar, dia pakai t-shirt, dia pakai perempuan pula rasa macam hero. Macam hero Melaya keluar. Sekali kawan tu masuk rumah pakai jubah loi, tak ada apa. Tak ada apa. Dunia ikhwan. Dengan harta kita boleh ubah diri kita jadi cantik. Tak ada harta kita selekeh. Ada harta kita dah tua, kita dah berkedat, kita boleh jadi orang muda dengan harta. Kita umur dah 61, dengan harta kita boleh jadi cantik macam 35. Cantik sana. Dia tarik sana, dia tarik sini, dia pergi buah tak mana, gigi tak ada, gigi jadi putih, cantik. Dia buah acuan gigi, cantik. Tadi kita kata umur 60, umur 70, jalan pun duk aduilah lutut. Kali dia keluar dengan makeup macam 35. Tapi tak sakit lutut tak hilang. Tak sakit lutut. Lenguh belakang tak hilang. Pelipat lari tak hilang. Harta. Maka diujilah umat Nabi Muhammad dengan harta. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa'i. Nabi kita tak ada satu fitnah yang aku tinggal setelah aku yang lebih bahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Jadi ada dua fitnah besar dekat manusia, satu harta, satu perempuan. Dan dekat perempuan, fitnah paling besar pun sama, satu harta, satu laki-laki. Dekat laki-laki, dekat perempuan, sama diuji apa dia? Harta. Tak ada.
No money, no talk. Slow talk pun tak boleh. Tak boleh. Dia kata, let's, cakap orang putih boleh? Orang hitam cakap orang putih ni susah juga kan? Kita tu usah buka mulut. Dia kata, biar duit cakap. Apa pun biar duit cakap. Kita pergi hospital ke, kita pergi mana-mana ke, kita pergi mana-mana. Biar let's money talk. Tu saya cakap banyak. Dan bila duit pi, jangan panggil dia main balik. Dia pi 50. Jangan abang kat dia. Tu baki RM12 patah balik. Jangan bagi. Keep the chain. Chain tu, balance tu, keep. Jangan main balik. Yang tu satu racun masuk dalam hati orang. Macam lembu bubuh tali dekat hidung. Dia pi 100, tak apa. Dia pi 200, tak apa. Dia pi 300, dia mula pening. Sekali dia tolak 500. Sekali dia tolak 1000. Siapa nak tolak 1000 tu? Orang panggil ustaz pergi ceramah, orang bagi 1000. Agak-agak panggil kali kedua, pergi ke tak pergi? Kata nak kena isi khorah, tak payah isi khorah lah. Kan 100 mau juga isi khorah 1000. Isi khorah lagi. Memang kereta lepas. Duk bayar kereta lepas. Duit. Tengok Nabi habaq pada kita, rosak manusia kerana laki-laki, rosak manusia kerana perempuan, rosak lagi perempuan kerana harta. Fitnah ini akan masuk dalam hati manusia yang merupakan sebab hati menjadi sakit, dan fitnah ni sangat banyak ikhwan. Dahsyat ikhwan. Kedudukan hati kita, itulah tempat Allah Ta'ala pandang kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamukum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata Allah, dia buat kita, dia tak tengok rupa parah kita, suwarikum, dia tak mau peduli. Hamai daripada keturunan mana ke, hang Cina ke, hang Melayu ke, hang Jawa ke, hang Mamak ke, hang orang putih ke, dia tak peduli. Dekat dia semua tu tak ada apa. Tapi dia nak tengok hati kita dan amal yang mai daripada hati itu. Dahsyat ikhwan. Ini dah je. Allah sangat adil. Allah sangat adil. Kita ikhwan, selagi kita hidup, selagi kita tak mati, Allah uji kita. Allah nanti uji dalam bentuk syahwat, dalam bentuk syubhat. Dua-dua ujian ini ikhwan, dia ada satu benda, dia ada satu keperitan dia yang tak sama. Orang yang diuji dengan duit, dia perit dia. Orang yang diuji dengan tak ada duit, perit hidup, perit. Tahu perit? Orang muda ni tahu perit, bukan parit. Kata perit. Dia kata di Perlis ada satu tempat nama apa, Seriak lah. Orang Pulau Pinang mai Perlis, dia dengar tempat nama apa, Sariak. Dia terkejut. Pasal Sariak Penang lain. Sini ada tempat nama Sariak. Bila orang Penang masuk dia tulis, alamak, apa nak baca tu, apa dia? Sariak. Wih. Dia perit, kita kena uji. Ikhwan, apapun, kita orang kaya, kita orang miskin, kita orang berduit, kita orang tak berduit, kita tua, kita muda, kita sakit, kita sihat, satu benda ni kena ingat. Dalam ilmu tazkiyah hati ni, dalam ilmu tazkiyah ni, satu benda ni kena ingat. Saya kena ingat, kita semua kena ingat. Apa dia ikhwan yang ulama tazkiyah sebut pada kita? Saya ada ujian saya. Sahabat semua ada ujian macam-macam. Saya pernah tengok depan Kaabah, satu orang baca doa dengan lenengan air mata. Pasal apa? Pasal tak ada duit. Dia menangis sungguh-sungguh. Dia menangis ni sampai kita kata habis air mata. Duk minta Allah tolong dia. Tak ada duit. Rupanya tak ada duit ni satu masalah.
Dan kita pernah sembang, pernah dengar orang yang ada duit cakap, ada duit pun satu masalah. Kita dah fikir dalam kepala kita, mungkin dia masalah anak-anak kot. Dia kata, dah, ada duit, masalah macam lain dia dah. Ni tambah bila pilihan raya nak main, orang ada duit cukup takut. Nak kena tajak yang tu, kena tajak orang bisnes lagi takut. Ada duit pun jadi susah, tak ada duit pun jadi susah. Orang sakit pernah minta atas katil hospital, ya Allah cabutlah nyawa aku, buang, aku dah tak tahan sakit. Ya kawan. Orang sihat kerana banyak hutang nak bunuh diri pula. Orang tua pasal dia dah tua, dia rasa dia bagi susah anak-anak dia. Dia doa, ya Allah bagilah aku mati, aku tak mau bagi susah anak cucu aku. Macam-macam. Tapi apa pun kita kena uji, benda ni kita kena ingat. Apa dia? Ulama-ulama ahli tazkiyah sebut pada kita satu benda. Apa dia kata? Dia kata ma aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wadanatuhu hawatif al-haqiqatu amamak wala tabarraj zawahirul al-mukawwinat illa wanadatuhu haqa'iquha innama nahnu fala takfur. Yang ni ikhwan nak pegang dalam hidup. Masa kita susah, kita terhimpit, tak ada siapa boleh tolong kita, kita kena ingat benar ni ikhwan. Antum ada duit, antum tak ada duit, antum senang, antum susah, bisnes antum okey, bisnes antum tak okey, antum kena ingat benar ni. Antum sakit yang tak ada ubat. Macam dalam riwayat, dalam Riyadhus Salihin bab Sabak, Imam Nawawi bawa hadis tentang Imra'atu Sauda, hadis Abdullah bin Abbas kan, dia tak jumpa ubat. Tapi Abdullah bin Abbas kata, nampak tak perempuan tu? Perempuan kulit hitam tu. Dia masa Nabi hidup dulu, Nabi kata dia ahli syurga. Pasal dia ada satu sakit. Dia berjumpa Nabi. Nabi kata kat dia, kalau hang sabar, aku doa kat hang ahli syurga. Dia sabar. Dia sabar ikhwan. Abdullah bin Abbas bila Nabi dah wafat, nampak dia lalu. Abdullah bin Abbas habaq pada semua sahabat, dia adalah ahli syurga. Subhanallah. Kena ingat benda ni. Dan di sinilah ikhwan kekuatan kita sebenarnya. Apa dia? Kata ahli tazkiyah, ma aradat himmatus salik. Apa sahaja kemahuan dan kehendak salik. Salik ni siapa dia? Salik. Maksudnya orang yang telah get ready hati dia nak menuju Tuhan. Bukan kosong, tapi dia dah bekal dah diri dia dengan ibadat untuk jalan berjumpa Tuhan. Maka dia dipanggil salik. Himmah tu salik. Keinginan seorang salik nak berjumpa Tuhan, mengharapkan redha Tuhan. Antaqifa, tidak akan berhenti. Walaupun tengah duduk berjalan tu, dia jumpa macam-macam dalam hidup dia. Himmah dia tak akan berhenti. Dalam hidup kita, kita akan jumpa dua benda. Satu, benda seronok. Satu benda tak seronok. Benda seronok ni macam-macam. Kadang-kadang benda ajaib. Kita tak ada duit. Kita memang tak ada duit, ya kawan. Bukan kata sekupang, sekepiang pun tak ada. Tak ada. Kalau habuk tu kira ada dalam poket ni, habuk pun tak ada. Orang kata retuk ruman pun tak keluar. Dia jalan-jalan jumpa satu kawan tu salam-salam bagi 50. Hari 50 kat dia. Yang ni apa dia? Ma'unah. Dia dapat pertolongan kepada Allah, dari Allah luar biasa. Kita akan jumpa macam ni dalam hidup. Dan kadang-kadang kita akan jumpa, dah duit tak ada, siapa pun tak haria apa-apa. Bukan kata haria apa-apa. Kawan tengok ajak jemput, minum pun tak. Punya nak jadi malang nasib kita hari tu. Kita akan jumpa benda ni. Hari kita sakit, kita jumpa ubat. Hari kita sakit, duit habis, ubat tak main.
Kita akan jumpa kekayaan tengah-tengah hidup. Kita akan jumpa kemiskinan yang melarat. Kita akan jumpa kesihatan. Kita akan jumpa kesakitan. Ataskah kita? Bawahkah kita? Sakitkah kita? Sihatkah kita? Satu benda kita kena ingat. Himmah kita, keinginan kita nak jumpa Tuhan kita dan mengharapkan balasan dia tidak boleh dikacau oleh apa-apa pandangan dalam perjalanan ini. Himmatus salik nama dia. Kita duduk berjalan, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua tu kita dah kata dah. Tapi dalam kita duduk berjalan ni, duduk taktih berjalan jumpa Tuhan, Tuhan nanti test kita. Dah kita tua, kita tak larat, dia bagi sakit, dia bagi duit tak ada, dia bagi anak tak ada masa. Yang ni punya ujian ikhwan, nak sembang lagu mana? Tak reti sembang, mulut kita dandan ada gam, tak boleh cakap, berat. Tapi jangan hilang himmatus salik kita nak jumpa Tuhan. Berat ikhwan, benda ni sangat berat, sangat berat. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam bentuk senang main bercurah-curah. Senang main curah-curah. Saya ni sejak duduk sembahyang duha, saya duduk istiqamah sembahyang duha, saya duduk istiqamah dengan duduk bagi sedekah. Macam yang hujan duit mai. والصلاة القائمة لمحمد وسيلة الشرف والدرجة اللهم صل على Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Ikhwan, masa kita nak duduk berjalan, nak berjumpa dengan Tuhan ni, nak bawa hati kita menghadap Tuhan, Allah Ta'ala akan uji kita. Kadang-kadang Allah uji kita dengan susah. Bila Allah uji kita dengan susah, kita tahu dia susah. Dia kita dekat dengan Tuhan. Tapi bila Allah uji kita dengan ujiannya, kita tak rasa dia ujian. Kita rasa kita macam dekat dengan Tuhan.
Seperti ujian apa? Doa kita selalu makbul. Kita tak rasa tu ujian. Kita duk rasa kita dah dekat dengan Tuhan. Sebenarnya dah. Itu adalah ujian. Allah uji sejak kita sembahyang duha, duk baca doa, sembahyang duha, rezeki kita bagus. Sejak kita tak tinggal baca Quran, kita rasa bahagia. Itu semua manfaat kita dekat diri pada Allah. Tapi itu juga ujian. Ujian apa? Ujian bagi himmatus salik. Hati dia nak terpedaya ke tak? Apakah itu? Bila kita duk baca doa, doa kita makbul. Kita sakit, kita kata, ya Allah aku sakit. Dengan kita baca doa, Allah bagi sakit kita hilang. Dengan makbul doa kita, adakah kita rasa dekat dengan Tuhan? Tak. Kerana lepas makbul doa, Tuhan nak tengok hati kita. Kalau dengan kita baca doa, lepas tu Allah terima doa kita cepat, itu tanda kita dekat dengan Tuhan. Maka adakah Ayub alaihi salam jauh dengan Tuhan? Doa dia Tuhan tak terima sekian lama. Doa Musa alaihi salam pada ayat 77 ke 78 surah Yunus, dia minta Firaun hancur. Lama. Adakah Allah tak sayang dengan Musa? Banyak hajat-hajat orang-orang kufar, kaum musyrikin berjaya. Firaun buat naya kepada Asia, Allah kabulkan. Imam Qurtubi cerita dalam tafsir dia di hujung ayat surah Tahrim, apa Firaun buat dekat Asia? Asia ni siapa dia? Bini dia. Asia ni bini dia. Kalau kita duduk di KL, isteri lah, duduk di Perlis, bini. Asia tu bini dia. Tapi apa dia buat kat Asia? Kerana Asia beriman dengan ajaran Taurat. Imam Qurtubi cerita, dia letak Asia tengah-tengah, dia bakar keliling. Masa dia bakar keliling tu, Asia gelap. Sebab sebelum ni, Allah cerita dalam akhir surah Tahrim, Asia baca doa pada Allah. Asia minta dua benda. Satu, minta Allah pelihara Asia daripada kaum yang zalim, Firaun. Laki dia lah. Dan dia minta pada Allah satu rumah dalam syurga dekat dengan Tuhan. Masa dia bakar Asia, kata Imam Qurtubi, dia bakar api keliling, Allah bagi Asia nampak tempat dia dalam syurga. Asia senyum. Dia kata, tengok perempuan gila. Kalaulah bila Allah bagi doa kita makbul, itu tanda kita dekat dengan Tuhan, maka bagaimana orang-orang ni hebat-hebat ni? Depa ada mualat. Depa ada masa yang panjang, doa depa baru kabul. Bila Allah kabulkan doa kita, itu belum tentu kita dekat dengan Tuhan. Itu ujian. Ujian apa? Ujian hati, himmatus salik. Kita pandang apa kat diri kita? Kita pandang kita bagus. Kita pandang amalan aku dah Tuhan terima. Kalau itu pandangan hati kita, kita silap banyak. Maka sebenar-benarnya, sama ada Allah terima benda-benda pelik dalam hidup kita ni, doa yang makbul, rezeki mai daripada sumber yang tak disangka-sangka, ataupun Allah bagi kita susah ni sampai jatuh ke tanah. Masa bila kita dekat dengan Tuhan? Dalam tazkiyah yang kita baca ni, kita dekat dengan Tuhan masa bila? Bukan masa doa kita kabul, dan bukan masa doa kita tak kabul, bukan masa kita sihat, dan juga bukan masa kita sakit. Masa dia bila? Masa himmatus salik. Keinginan hati kita tak pernah pudar nak menuju Tuhan. Masa itulah kita dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak hajat kita tak sampai lagi, kita sudah close dengan Tuhan. Menunjukkan apa dia? Tuhan uji kita. Ujian datang, dabuh kita, pukul kita. Kita kena palu dengan ujian. Tapi hati kita tak luntung nak lari pergi jumpa Tuhan. Kita percaya dengan janji Tuhan. Kita harap dengan Tuhan. Tuhan tak pernah mungkir janji. Hati kita sikit tak bergoncang. Itu nama dia himmatus salik.
keinginan besar dalam hati orang nak menuju Tuhan. Dia terus berjalan jumpa Tuhan. Dia merangkak, dia mengesot, dia jalan dengan kaki sebelah, dia jalan dengan mata sebelah, dia randuk dengan badan sarat dengan penyakit ataupun dengan kesenangan. Dia tak pernah rasa pun senang Tuhan bagi ni sebagai tanda Tuhan sayang kat dia. Ini semua ujian. Liyabluwani. Ujian Tuhan daripada aku. Tuhan nak tengok aku syukur ke, aku kufur ke. Tapi himmatus salik, dalam lubuk hati dia, keinginan dia nak berjumpa Tuhan di hari akhirat, nak jadi hamba Tuhan, tak pernah terpadam dengan semua dua jenis ujian ni. Itulah masa kita sangat dekat dengan Tuhan. Kita teruja dengan doa Ayub, tapi kita terlupa dengan himmah Ayub. Kita teruja dengan doa Nabi Yunus alaihi salam, tapi kita terlupa himmah Yunus. Kita duk belajar ni ikhwan, hak ni kita nak ambil bola hati kita. Hari kita senang, hari kita susah, kita tak pernah pandang pun kesenangan itu tanda Allah sayang kita. Ini ujian. Siapa sebut benda ni? Sulaiman bin Daud alaihi salam. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur. Sulaiman bin Daud alaihi salam kata apa? Kekasih Allah, anak kekasih Allah, bapa kekasih Allah, anak Nabiullah, bapa Nabiullah, anak Rasulullah, bapa Rasulullah. Dia sebut benda ni. Dia kata haza min fadli rabbi. Kesenangan ni hanya kurnia Tuhan pada aku, bukan tanda apa-apa. Ada satu tanda dalam kurnia Tuhan pada aku, liyabluwani. Dia nak test hati aku. Aku nak pandang apa kat diri aku? Aku nak rasa aku dah dekat dengan Tuhan. Bila Tuhan tak bagi apa yang aku mau, aku rasa Tuhan jauh dengan aku. Sedangkan Allah kata, Allah sebut dalam ayat dia, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masa Allah sebut ayat ni, Allah tak sebut dengan apa-apa benda. Lepas tu baru Allah sebut, bila hamba aku tanya pada aku Muhammad, dia tanya ketika dia senang, dia tanya ketika dia susah, dia tanya masa dia muda, dia tanya masa dia tua, dia tanya masa dia ada masalah, dia tanya ketika dia tak ada masalah. Hang bagi jawapan pada mereka Muhammad, aku dekat dengan dia sepanjang masa. Bukan masa dia baca doa saja aku dekat, dia tak baca doa pun aku dekat. Aku dekat dengan dia. Bila Tuhan dekat dengan kita? Bila himmah kita tak pernah pudar. Bila kita dapat nikmat, kita dapat doa yang makbul, kita rasa dalam ni dia kata antaqifa indama kushifa, berhentilah himmah dia bila sesuatu Tuhan angkat pada dia. Tuhan bagi keistimewaan. Oh, dia pun stop. Stop apa dia? Niat dia tu menuju Tuhan dah stop. Pasal dia rasa dia dah dapat. Antaqifa, tidak sepatutnya dia berhenti. Indama kushifa laha. Bila dia berhenti, Tuhan bagi benda-benda baik pada dia. Oh, dia rasa alhamdulillah, saya ni Tuhan selalu tolong saya. Dia senyum. Dia tak rasa tu ujian. Dia rasa close. Dah, itu bukan tanda close. Melainkan Allah akan hantar petanda dalam hati dia. Kalau dia ni orang yang betul, Allah akan bagi isyarat selama dia duduk belajar ni. Hawatif, suara-suara ilmu akan datang pada dia. Suara-suara rohani akan datang pada dia. Akan kata pada dia, al-haqiqatu amamak. Al-haqiqatu alladhi tatlubu amamak. Dah. Benda yang hang cari itu ada di depan, bukan yang ni. Hang harap apa dengan doa? Hang harap Tuhan kabul, maka hang pasti akan berhenti hati hang nak jumpa Tuhan kerana hang dah dapat. Tapi kalau hang harap doa ni ibadat hang kepada Tuhan, tak sampai lagi hang ke Tuhan. Teruskan berdoa walaupun tak kabul. Teruskan minta tolong pada Allah walaupun tak sampai. Terus menuju Allah walaupun hang dah kaya raya. Hampir lagi jumpa Tuhan. Al-haqiqatu amamak alladhi tatlubu amamak. Yang hang duk cari ni redha Tuhan. Duk ada di depan, bukan stop di sini. Walaupun sekalipun Allah Ta'ala buka dunia ni pada kita, maka sentiasalah makhluk-makhluk keliling kita akan kata pada kita, innama nahnu fitnatun fala takfur.
kami ni kepada kamu hanya ujian, jangan kamu terpedaya. Kerana kamu bukan mencari kami, kamu mencari Tuhan kamu. Dan betul ikhwan, biarlah cabut-cabut nyawa kita, sakit semua hilang, sihat semua hilang, harta semua hilang, nama semua hilang, habis kita collapse. Masa tu kita menghadap Tuhan. Yang selama ni hang rasa benda tu duduk Tuhan sayang kat hang, mana? Sudah tidak ada. Maka adakah sekarang bermakna sudah tidak ada tanda Tuhan sayang hang? Ya subhanallah. Al-haqiqatu amamak. Benda yang hang cari sebenar duk ada di depan. Tak selesai lagi. Allah uji hang, lepas ni akan ada ujian lagi. Selagi hang tak mati, akan mai lagi ujian. Hang kaya, lepas ni boleh mai lagi kaya. Hang miskin, lepas ni boleh mai lagi miskin. Boleh mai lagi merempat. Liyabluwani, ujian untuk aku. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Selagi mana mati, tak berlaku kiamat, sepanjang tu ujian. Selagi hidup, tak berjumpa dengan mati, sepanjang itu ujian. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Ya ayyukum, daripada kalangan hampa ni, ahsanu amala, siapa dia yang paling elok, paling beradab amal dia terhadap Tuhan. Elok, beradab. Siapa orang paling beradab, ikhwan? Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Maka amal kena ikut dia. Hati kena bagi pada Allah. Sentiasalah syarat berjumpa Tuhan dua. Apa dia? Ikhlas pada Allah, ikut Muhammad. Dan dua-dua ni perlu apa? Adab. Adab hati, adab zahir. Jangan rasa apa kita ada ni, itu tanda Tuhan dah sayang pada kita. Kita dah dekat dengan Tuhan. Tak lagi, ikhwan. Tak lagi. Tak lagi. Di mana kita dekat dengan Tuhan? Himmatus salik. Berhenti tak? Terjejah tak himmah kita? Himmah kita terjejah tak? Macam kita dah buat baik, dah buat baik, dah buat baik, dah buat baik. Tak ada siapa terima kasih, tak ada siapa bagi penghargaan. Memang ulut Nabi orang lain pakai dapat, memang Ali Jerah orang lain pakai dapat. Kita ni ambil apa pun tak dapat. Dan akhirnya kita mati tanpa nama. Tapi himmah kita nak jadi hamba Allah tak pernah luntur. Kita dekat dengan Tuhan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Demikianlah orang perempuan, demikianlah orang jantan, demikianlah manusia, demikianlah jin. Allah uji himmah kita, ikhwan. Apa makna himmah? Keinginan kita, kemahuan kita, Allah uji. Ya, saya bila saya baca doa, saya kata, ya Allah, saya tak ada duit. Allah bagi duit pada saya disenyum, sujud syukur. Alhamdulillah Allah yang bagi kat aku. Satu hari saya baca doa, kata, ya Allah, saya susah, saya perlu duit, Allah tak bagi duit. Muka saya jadi asam gelubi. Hari itu baca dapat, hari ini baca tak dapat pula. Himmah kita ganggu. Himmah ni bekal kita berjalan jumpa Tuhan, dan dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Dan ingat ujian tadi, dia nanti main macam mana hasir, udan, macam tikar, sulam, menyulam, keluar balik. Syubhat dan syahwat. Dia main banyak syubhat dalam hati. Betul ke Tuhan ni? Tuhan ni betul ke dengan aku ni? Aku sakit lama dah ni. Berubat dah. Ikhwan, benda ni sedang belajar. Praktikal susah. Pasal tu kita kena belajar sebelum kita kena uji. Belajar siap-siap. Pegang hati kita. Kita tahu kita dekat dengan Tuhan ni masa bila? Masa hati kita dekat dengan Tuhan, dekatlah kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita rasa bila Tuhan bagi kita sesuatu, kita rasa dekat dengan dia, tak, kita bukan dekat dengan dia, kita dekat dengan sesuatu itu. Tapi syaitan tipu kita, bagi kita nampak macam kita syukur. Sebenarnya tak, ikhwan. Kita sedang happy dapat sesuatu. Macam anak-anak kan, buat birthday dia, tak bagi hadiah kat dia. Nothing present. Dia kata, ni birthday siapa? Mana kita punya ni birthday? Dia pun mama kita abang, happy birthday kakak. Happy birthday. Birthday girl kita, happy birthday. Tapi apa tak hariah kat dia? Dia macam mana? Dia tidur cengang. Dia pergi kat mama dia, mama,
Daddy tak bagi apa? Daddy tak bagi apa? Budak-budak dia mahu sesuatu. Dia rasa pak dia sayang dia bila pak dia bagi sesuatu. Tapi bini tak pula. Bini rasa suami sayang dia bila? Kena tanya suami-suami lah. Bini rasa suami sayang dia bila? Bila isteri rasa suami tak sayang dia? Bila? Bila tak dekat dengan dia. Tak dekat, memang rasa jauh. Kita tak dekat dengan bini kita, dia rasa kita tak sayang dia. Bukan masalah makan suap. Bukan rasuah. Makan suap ni makan suap betul ya. Sebab ada laki-laki dia bukan jenis macam tu. Dia nak makan pun jenuh dia suap. Ni nak suruh dia pergi suap bini dia, taubatlah home ha. Bini pula kata tengok jantan lain semua romantik, ni kuda kayu. Apa bini pun hang tak tersuap. Dah dia tak kerti tunjuk lagu tu. Dekat dia, kalau bini tak mau duduk dekat dengan dia. Bini duk buat balik kampung, duduk dengan dia 2 hari, balik kampung 5 hari. Dia rasa jauh. Ya ikhwan, kita dengan Tuhan ni bukan masalah dia bagi. Dia bagi tu bonus pada kita. Tapi lari dah hati kita kat dia. Yang kata inna salati. Sembahyang kita ni masa sihat, masa sakit, masa senang, masa susah, inna salati. Nusuk kita, hayat kita, mati kita lillahi rabbil alamin. Ujian tu dia tembak matang sini. Ikhwan, yang tu kita kena jaga. Malam ni kalau kita boleh ingat yang tu ikhwan, yang itulah yang paling besar sekali. Jaga hati kita. Apa-apa pun Allah tak makbul doa kita, bukan tanda dia jauh dengan kita. Dia terima doa kita, bukan tanda dia dekat dengan kita. Tapi dia nak tengok hati kita jauh tak jauh dengan dia. Himmah kita luntur tak? Apa dia himmah? Keinginan kita nak jumpa dia di hari akhirat. Kepercayaan kita kepada dia. Pegangan kita, iktimat kita pada dia. Hancur tak hancur di tengah-tengah ujian dan di tengah-tengah dia tabak nikmat tu pada kita. Maka ramai orang ikhwan telah gugur himmah dia kerana benda ni. Kerana 2 benda ni. Sama ada dalam bentuk tak bagi ataupun dalam bentuk bagi. Pasal tu Ayub dia baca doa, dia baca doa, dia baca doa, dia baca doa, tak main-main lagi, tak sihat-sihat lagi. Himmah dia tak pernah hilang. Tuhan, aku nak pergi jumpa hang juga. Yunus baca doa, tak keluar lagi daripada perut ikan. Himmah dia kuat. Nabi kita Muhammad di bumi Taif kena balin, kena kata. Sahabat yang teman Nabi kata apa? 10 hari kami duduk di Taif, tapi aku rasa macam setahun. Aku tengok Nabi menangis, aku tengok darah keluar daripada kaki Nabi, aku tengok doa Nabi, tapi himmah Nabi tak pernah putus asa. Gila, sihir, pecah belah orang, semua orang kata kat dia, himmah dia menyampaikan dakwah Tuhan pada umat tak pernah gugur. Dia naik sampai ke langit, dia turun balik, tak ada siapa hormat dari kota Mekah. Kita hari ni ada kelebihan sikit, orang hormat. Nabi naik sampai langit, langit 1 belah, dia masuk lagi. Langit 2 belah, dia naik lagi. Malaikat tanya, malaikat di langit tanya, siapa ni? Jibril bawa siapa? Dia naik. Jibril escort sampai Sidratul Muntaha. Dia naik. Tak ada siapa hormat kat dia. Orang hari ni main dengan 1-2 benda pelik. Orang hormat, cium tangan, cium lutut. Punya mata hati kita kosong. Tak tahu apa. Orang ni kita tak hormat. Orang ni kita tak ikut. Orang yang tak tahu apa-apa kita ikut. Sahabat. Ni, tengah-tengah kita duduk buat kuliah ni nak habis lah, nak habis. Saya duduk tengok jam, saya tahu. Saya tahu mamak ni main awal tengok dia pecut macam mana. Ni pun satu himmah juga. Sahabat, ni tengah-tengah buat kuliah ni, tiba-tiba tuanku masuk. Kita jadi apa? Saya jadi apa? Agak-agak saya berani jigil tengok. Atau saya nanti jadi apa? Sahabat boleh imagine tak? Cuba imagine. Cuba imagine kuliah dah habis. Cuba imagine. Tapi tak habis lagi. Tengah-tengah ni sebab tuanku masuk.
Tokoh raja muda masuk. Saya tengah bercakap, sahabat duk ambil gambar, yang sahabat duk bersila lagu ni, dengan dengar lutut, duk urut lutut, mamak ni perak betul tak berhenti-berhenti, agak-agak jadi apa? Saya akan stop apa saya cakap. Saya nanti jadi nak bangkit, tak bangkit, kamera nak pitang mana, tak tentu halah kamera nak pitang mana. Sahabat semua tak tahu nak tengok saya kan nak tengok tuanku. Betul? Siapa yang masuk? Orang hebat. Orang tua kata apa? Orang ada dolat. Orang ada apa? Ada dolat. Orang ada gah. Orang ada jah. Orang ni ada hebat. Ikhwan, katalah tengah-tengah kita dah buat ni, Rasulullah masuk betul. Kita jadi apa? Gak kita nak jigil kat Nabi ya? Who are you? Tak ada, ikhwan. Kita akan jadi rasa hina diri. Kita akan jadi takut. Kita takut tak beradab dengan satu manusia yang cukup beradab dengan Tuhan. Kita akan tersimpuh. Ayat peluh kita akan turun. Kita jadi malu. Kita tak berani angkat muka. Itu cara orang jumpa Rasulullah. Bukan cara jegir mata terbeliak. Tapi kita kena tipu ya kan dalam dunia. Kita kena tipu. Kita biasa terjegit. Tengok siapa? Tengok JPJ. Lesen tak ada, rotek mati, langgar lampu merah, polis panggil. Allah dia panggil pula. Kita pun waja'alna min baini aidihim saddan, tak dan saddan, dia kata Maizat. Kita merembang bulu rumah kita bila anjing ligan kita. Tak apa, alam tara kaifa fa'al, tak ada nak rob, dia rob dulu. Tapi kita jumpa orang besar-besar, sahabat jalan, turun kapal terbang, pusing, tengok-tengok satu ustaz yang sahabat hormat. Dia jalan-jalan dekat manakah? Sahabat pergi McD. Kangak ada McD kan? Sahabat masuk McD, Sahibu Samah Datuk Mufti keluar. Sahabat nak jadi apa? Orang ni ikhwan, orang yang kita kena ikut dan tengok hidup dia macam mana. Masa bila dia menangis, masa bila dia sujud, masa bila dia senyum, masa dunia mai kat dia, masa dia susah, himmah dia ke Tuhan begitu kuat nak berjumpa dengan Tuhan, Rafiqul A'la. Kita jaga hati kita ya kawan. Himmah kita jangan bagi lari. Apa jadi kat kita? Rebah jasad kita dalam dunia dengan ujiankah, dengan kekayaan, himmah kita nak berjumpa dengan Tuhan kita. Kerana dia akan selesai semua hal kita di akhirat sana. Nak jumpa Tuhan, nak jumpa Tuhan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Insya-Allah lepas ni ikhwan, kita masuk, penulis kata di antara jenis fitnah syahwat. Dia nak buat main satu dua contoh yang kata fitnah syahwat tu macam mana. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.